Lagi-lagi pula waktu ni berdentumnya konsert-konsert, nyanyian-nyanyian, bergelek, berjoget. Yang jauh lebih kita fikirkan adalah ujian musibah yang sedang melanda saudara-saudara kita di Palestin sana. Sebab apa yang menimpa pada mereka juga, kita minta berlindung pada Allah. Na'udzubillah, tak mustahil boleh berlaku. Kadang-kadang kita ni rasa dunia ni, kita rasa macam lama. Tapi sebenarnya dunia ni singkat je. Sebab tu ada pepatah dia kata dunia ni singkat. Jadi kita kena nikmati. Tapi tak ada pula orang kata akhirat tu panjang. Bawalah bekalan nanti. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tanya apa khabar semua? Sihat ya? Muslimin semua sihat ya? Muslimat sihat semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin pun jawab juga sihat ya? Baik, syukur kepada Allah malam ini tajuk yang kita akan sama-sama sembang ya, Cik Man. Ya, dianggur nampak? Tak nampak kan? Kita akan sama-sama sembang iaitu berkaitan tentang dunia diuji, syurga dinikmati. Tajuknya adalah dunia diuji, syurga dinikmati. Kita semua sedia maklum bahawa dalam hidup kita ini setiap orang pasti kita akan diuji. Setiap di kalangan kita ini semua pasti akan diuji. Cuma setiap orang dia punya tahap ujiannya berbeza. Saudara-saudara kita di Palestin ketika ini, ujian mereka adalah dengan dentuman bom, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan isteri, suami, anak-anak, cucu. Banyak sekali video yang lalu lintas dekat kita punya media sosial. Sama ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan yang sama waktu dengannya. Semuanya adalah khabar-khabar sedih, penuh kehibaan, tangisan air mata saja yang kita tengok. Dan saya ingat tuan-tuan pun sama. Kita kalau tengah duk scroll Facebook ke, TikTok ke, Instagram ke, lalu dekat wall kita, yang kita tengok semua tangisan air mata. Tiba-tiba di celah-celah itu, jangan lupa tekan beg kuning, mari beli produk saya, tekan link di bawah. Maaf, waktu sekarang kita tak berminat nak tengok tu semua. Kita kurang berminat nak tengok. Bukan kita kata diam niaga tu tak bagus. Tidak. Tak apa sesuai. Lagi-lagi pula waktu ni berdentumnya konsert-konsert, nyanyian-nyanyian, bergelek, berjoget. Waktu ni lah engkau nak cari bini baru. Waktu ni lah engkau nak bercerai. Time ni lah engkau nak cari girlfriend baru. Engkau nak cari skandal baru pula waktu ni. Kau gaduh dengan lelaki kau. Tak ada benda lah ini semua. Yang jauh lebih kita fikirkan adalah ujian musibah yang sedang melanda saudara-saudara kita di Palestin sana. Sebab apa yang menimpa pada mereka juga,
kita minta berlindung pada Allah, na'udzubillah, tak mustahil boleh berlaku. Kerana benda-benda ini, benda kita di luar jangkaan. Kita pun sedia maklum, Palestin dulu adalah sebuah negara yang hidup aman makmur, yang di bawah pemerintahan ketika itu Islam. Yang rakyatnya berbilang, ada yang Islam, ada yang Kristian, ada yang Yahudi. Semua hidup aman, sentosa, gemah ripah loh jenawi, toto titi tentram ketara arjo. Enggak faham ya? Tak apa. Itu maknanya hidup aman, makmur, subur, bahagia. Semua dalam keadaan girang gembira. Tetapi siapa sangka tak lama selepas itu jadi seperti yang berlaku pada hari ini. Padang jarak, padang terkukur. Jadi seperti mana tak pernah kita sangka. Bangunan roboh bagaikan Lego anak-anak tu je. Ini semua benda kita tak pernah sangka. Itu ujian yang mereka lalui. Dan setiap orang Allah sebut ada ujian masing-masing. Kata orang bumi mana tak ditimpa hujan. Nasi mana tak disimbah kuah. Oh macam tu pula. Ni hujan dah timpa ni kan. Tak ada orang yang hidupnya akan sunyi daripada kesusahan dan daripada ujian. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah malam masih muda. Asal kau duduk tak sambung lagu ini. Lagu tu kau tahu. Tuan-tuan semua tak apalah. Setiap orang dia akan ada ujian masing-masing. Macam begitulah silih bergantinya hidup kita. Ada siang, ada malam, ada sejuk, ada panas, ada suka, ada duka. Dan Allah sebut dalam Quran, ujian yang menimpa manusia ini kadang-kadang ujiannya hampir kurang lebih sama aja. Yang bezanya dia punya bangsa dan dia punya bentuk ujian. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya kami akan uji kamu sekurang-kurangnya dengan 5 bentuk ujian. Dengar baik-baik. Allah sebut, kami akan turunkan musibah ujian pada manusia itu, yang mana ujian berbentuk 5 perkara. Apakah 5 ujian ini? Yang mana kelima-lima ujian ini saya ingat kita pun dah lalui, sedang lalui dan bersiap sedialah akan lalui. Apakah 5 ini? Pertama Allah sebut ujian manusia adalah dalam bentuk ketakutan. Takut. Tuan-tuan, dalam dunia manusia ini, takut tu pun ujian dari Allah. Masa COVID melanda tanah air kita sedari awal 2020 hari itu, tahun 2020, berapa ramai manusia hidup dalam takut. Semua takut, nak tekan button lift pun takut. Pakai cungkil gigi tekan. Pakai lapik tangan tekan. Nak tekan tu tak berani. Tekan je lah, apa masalah. Ngau ada kuman ni, COVID. Tahu ni. Berapa ramai orang beli barang duit, balik basuh duit. Peniaga ikan tu pegang ikan ni entah daripada mana. China mana ikan dia celup-celup dalam COVID kan nanti. Apa benda lah kau. Duit pun dia balik basuh, rebus lagi siap duit tu hancur. Ada yang kadang suami baru sampai depan, jangan masuk, mandi dulu. Kalau boleh bukan sanitizer tu sapu di tangan, kau mandi dengan sanitizer tu. Ini semua takut. Takut ni ujian tau. Takut. Dia panggil germophobia. Germophobia ni maknanya ketakutan terhadap kuman, benda tak nampak. Takut dengan setan yang tak nampak tu cerita lain. Ini takut dengan kuman. Tengok orang bersin pun kita takut. Sampai kita yang nak bersin pun tak tergamak. Esoklah bersin. Tak tergamak. Ramai mata memandang. Shame kan. Oh ini wabak. Ini bawa penyakit ni. Dia pandang kita macam zombie. Siapa dalam surau ni hari tu pernah pakai gelang pink? Siapa pernah pakai gelang pink? Bukan gelang emas. Gelang emas ramai berebut. Ni gelang pink. Ada seorang berada belakang mengaku. Yang pakai gelang pink tu kadang-kadang bukan dia yang COVID. Dia kontak rapat. Betul tak?
Dia kontak rapat dengan pesakit COVID. Bukan dia tu COVID. Dia dijangkiti. Dan dia pun bukan dijangkiti. Dia kawan kepada dijangkiti. Dia baru dan dia sepatutnya duduk di rumah. Tapi dia keluar pergi cari goreng pisang. Lari orang dengan pisang-pisang pun lari. Pisang pun tak. Jangan, COVID ni juga menjangkiti buah betik. Ada tu, tak baca surat khabar, baca YouTube banyak. Itu betik juga didapati dijangkiti COVID. La ilaha illallah. Ini fakta, tuan-tuan boleh buka tengok dalam internet pun ada. Macam-macam tuan-tuan. Ramai orang takut Ramai orang takut. Aduh, nak pergi mana pun takut Takut. Semua bertopeng, semua takut. Askar pakai topeng, polis pakai topeng, ustaz pun pakai topeng. Tapi paling teruk sekali saya ingat hari tu ada kawan saya cerita dekat satu kawasan tu keluar satu signboard. Signboard tu dia tulis anda sedang berada dalam kawasan bahaya COVID. Maknanya orang perumahan tu ramai dah kena COVID. Jadi dia tulis anda berada dalam kawasan ramai orang kena COVID. Anda mungkin mangsa seterusnya. Ayat membunuh namanya. Kawan belum apa-apa, belum apa-apa lagi dah mengata nak kena kita macam doa pula bunyi. Patut tak patut ayat macam tu? Tak patut. Patut doa lah yang baik-baik. Anda mungkin seterusnya. Kalau berani nak buat ayat macam tu, menakut-nakutkan orang, lain kali depan pintu surau Al-Muslihin ni bubuh satu banner besar-besar. Ramai penghuni neraka di dalamnya. Anda mungkin penghuninya. Boleh cakap macam tu? Ada pula yang cakap, Astaghfirullahaladzim Ustaz, tak baiklah Ustaz, doa yang baik-baiklah Ustaz. Engkau neraka, kau cakap jangan. COVID kau tak apa pula, kau cakap anda mungkin seterusnya. Kau dah kenapa? Sakit ke apa? Orang lain kena COVID, engkau COVID dah sampai otak. Jangan macam tu, relax. Orang bodoh sekarang ramai, kau jangan jadi sebahagian. Sebab itu, takut ni adalah ujian dari Allah. Berapa ramai orang banyak duit pun tak mampu tidur malam. Bunyi macam ada bunyi mangga bergerak. Penyamuk bercuin. Tengok upah anak balik tuition malam. Lewat balik. Baru nak ketuk pakai cangkul. Anak dia rupanya. Takut. Nampak suami pakai segak-segak macam ni. Apa kan? Yang butang elok-elok pakai ni. Ramai isteri takut. Abang tak pernah smart macam ni. Mana kan ada forum Ustaz Ilham Iman Raja Lawak yang belum sampai lagi. Ni apa? Ya ke ceramah. Ya ke. Kadang ada akak-akak ni kadang dia doa tak apa. Okeylah bang, abang pergi masjid, pergi surau, kang semayang doa nanti saya yang dapat pahala. Kan bagus. Inilah macam jangan nengok janda-janda pula nanti. Kita tak ada niat lah nak menengok bini orang ke janda, tak ada. Betul tak? Tengok. Tapi dah dia sebut makbul. Bersusun depan. Ramai pula ibu tunggal itu. Masa dia tak sebut, tak ada. Dia sebut makbul. Musim hujan jangan kat. Makbul doa kalau musim hujan ni. Tu ramai tak ada air hujan tu. Yang kedua Allah Ta'ala sebut, iaitu manusia ini Allah akan uji mereka dengan kelaparan. Hidupnya lapar. Sebab itu ada satu kajian masa tahun 2021 yang mana pada tahun 2021 ada kajian menyebutkan dunia kita akan dilanda tahap kelaparan paling maksimum sehingga kan di dunia kita akan ramai orang-orang yang maknanya putus bekalan. Tu yang hari tu ingat masa COVID berapa ramai kibar bendera putih? Surrender. Maknanya dah tak ada putus bekalan dah. Dan kita ucap tahniah lah pada pihak masjid dan surau. Ada yang menganjurkan, dia panggil gerobok rezeki. Ada yang gerobok rezeki, dia buat satu almari. Dalam tu adanya beras, ada gula, ada garam. Keperluan harian. Dia letak semua kat situ. Maknanya orang ramai infak, nak ambil sajalah. Walaupun kadang-kadang kawan-kawan saya pun ada juga yang mengurus masjid ni. Dia ada CCTV dekat almari tu. Kadang dia tengok kat kamera tu. Biar banyak muka sama yang datang. Balik-balik muka itu yang datang ambil. Itu gelak kuat macam pengalaman. Dia balik-balik muka itu datang mengambil yang beras. Dia tapi salah ke dia ambil? Tak salah. Ambil lah, ini rezeki bersama. Yang pelik bukan salah. Yang pelik datang ambil beras.
bawa Hilux. Itu pelik. Dia bawa Toyota Hilux, undur siap. Dia tarik masuk. Ini dah melampau. Kau ni nak tolong bangsa banjir ke kau yang banjir ni? Jadi kelaparan ni isu yang Allah sebut akan menjadi masalah, akan menimpa manusia. Dan kita tak pernah sangka Malaysia kita akan lalui saat-saat getih macam tu. Jadi kelaparan sampai ada yang datang macam-macam lah program santunan duafa, dapur itaam, gerobok rezeki apa, kita ucap tahniah lah. Malaysia ni memang prihatin lah. Dia punya rakyat dia, asal orang susah dia banyak bantu. Yang ketiga Allah sebut, kami akan uji manusia ini dengan kekurangan harta. Apa makna kekurangan harta? Termasuklah jobless, tak ada pekerjaan, dibuang kerja. Sebab itu masa COVID hari itu, SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia merekodkan dekat Malaysia ini ada 13,445 buah syarikat yang terpaksa ditutup. Orang Melayu kata gulung tikar. Tapi bagi saya bukan gulung tikar lagi dah, koyak tikar terus. Pasal apa? Dia kalau gulung makna boleh buka anytime. Tapi ni koyak teruslah tikar. Pasal pekerja semua dah lari, bos tak mampu bayar gaji, untung tak sampai, akhirnya kedai pun tutup, bankrupt pun ada. Ada yang isytihar muflis. Rakyat Malaysia ada yang sampai tahap 600,000 keluarga yang asalnya M40 jatuh jadi B40 sejak COVID itu. Dan kawan-kawan kita yang dekat industri perhotelan dan juga pelancongan ramai terkesan. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok banyak di hotel-hotel, dulu pekerja ramai, sekarang banyak dah tak ada. Ada yang hotel yang tutup pun ada. Sebab ada kajian menyebut 30,000 pekerja hotel dan resort habis semua diberhentikan kerja. 10,000 dicutikan tanpa gaji. Yang masih kerja tu potong gaji semua, setengah bulan pun ada. Hidup susah tuan-tuan. Ni Allah sebut, kamu akan lalui saat di mana duit bukan tak ada, kurang harta. Dia kalau duit dah tak berapa ada tuan-tuan, akan jadi kemurungan, bergaduh rumah tangga, laki bini bergaduh. Suami tengah banyak duit, memanglah isteri semua jadi manja belaka. Abang, oh sayang abang. Tapi kalau tengah tak ada duit, bewok. Jadi bewok belaka. Bewok menate berukmu. Ingat laki kau handsome sangat, dia handsome pasal banyak duit. Dia tak ada duit, beruk jadi. Marah semua. Memang, orang kata, dia kata cinta itu tak perlukan duit. Kau tak payah sembang, masuk jamban pun 20 sen. Ini semua cakap poyo semua. Dunia perlukan al-fulusu. Fulus mesti kena ada. Wala fulus, semuanya tak lulus nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah juga menyebutkan kita di dunia ini akan juga diuji dalam bentuk kehilangan nyawa. Hilang nyawa secara mendadak. Macam dulu kita di seluruh dunia diuji macam-macam penyakit. Ebola, chikungunya, sakit mulut, kaki dan tangan, HFMD. Kemudian diuji pula dengan apa? Dengan sawan lah penyakit macam-macam. Dia panggil H3N1. Macam-macam. H2N3 lah apa macam-macam sebutnya. Dan termasuklah juga COVID-19 yang melanda ni. Semua yang kena tu bukannya sikit. Jutaan orang yang mati. Dan sekarang pula di Palestin sana, angka telah pun meningkat 4,000 lebih dah meninggal dunia. Dan lebih daripada 50% yang meninggal dunia di Palestin sekarang ni adalah anak-anak kecil. Lepas itu adik-adik, anak-anak yang duduk dalam rumah Allah ni, syukur adik-adik. Kalau tengok dalam Facebook, dalam internet, kawan-kawan yang sebaya adik-adik semua pecah kepala, meletup, ada yang cebisan-cebisan daging. Ayahnya, ibunya dengan penuh rasa mengharap agar anak dia selamat, hanya menjumpai cebisan daging anak dia. Macam mana dia boleh cam? Sebab cebisan baju masih melekat pada daging anak dia. Ada yang ayah dia angkat, kepala dah hancur, tangan ada, yang tinggal hanya kaki sebelah kanan dengan tangan sebelah kiri saja. Yang lain pecah hancur semua. Ada yang dalam kalangan mereka ini, dia tolak anak dia masuk bawah bangunan, ayah dia kena bom. Ada yang satu keluarga duduk ramai-ramai tengah bangkali macam kita lah, duduk berimpun. Dibom satu keluarga, 6 meninggal dunia, 3 yang masih lagi hidup tapi cedera parah. Sebab
percikan daripada kaca menusuk masuk dalam mata, dalam hidung, dan ada yang buta pun ada. Adik-adik pernah tak terfikir, orang-orang Palestin ni kalau mereka nak lari keluar daripada tanah air tu, dah lama dia orang boleh lari sebab dia orang tahu hidup mereka penuh dengan risiko. Tapi rupanya disebabkan mereka ni ada 3 cinta utama. Pertama, cinta pada Masjidil Aqsa. Kedua, cinta kepada agama Allah dan cinta iman. Dan ketiga, cinta pada tanah air kita. Walaupun negeri orang itu katanya lebih maju, lebih indah, lebih moden, lebih cantik. Hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri kita sendiri. Ini tanah kelahiran kita. Sebab itu kita kalau duduk di Malaysia ni patut rasa syukur. Allah Ta'ala bagi rezeki melimpah ruah. Itu pun ada anak-anak Melayu belajar luar negara. Jangan kata belajar luar negara, baru pergi luar negara sekejap. Orang luar tanya, you mana asal? You punya negara you mana? Where you come from? Oh, I'm Singapore. Tak nak sebut Malaysia. Malu sebut Malaysia. I'm Brunei. Sebab dolar. Singapore dolar, Brunei dolar. Malaysia kan ringgit. Apa tu ringgit? Ring apa tu? Ada. Saya belajar luar negara, saya tahu. Kadang kita dengar hujung-hujung telinga, ada orang, dia tak mengaku dia Malaysia. Dia malu. Negara makan ulam, makan ubi kayu, pucuk apa. Kau tak tahu asal kau. Padahal ada orang jangan kata belajar luar negara. Baru pergi London 6 hari. Balik, I think so. Which is. Yang orang putih hanya which is. Yang lain tak ada apa. Which is dengan so. What's up guys? Itu je lah. Engkau punya orang putih. Belajar orang putih tak habis, konon belagak macam orang putih. Melayu tu Melayu jugalah. Dah lah Jawa. Alon-alon kelakon weh semangan oporong je lah engkau tu. Tak payah nak belagak sangat. Sedar diri sikit. Ini sifat jati diri tu tak apa nak apa jati sangat. Diri tu ada, jati tu tak apa nak ada. Kehilangan nyawa. Daripada tadi tak dengar? Dengar. Tapi yang ni? Tak apa, saya okey. Boleh. Tak apa. Ni kalau ni dia kena konsert, saya kena nyanyi tu, tak boleh. Tapi kalau cakap ni pun okey kan dengar kan? Sebab suara saya dengan Kaibah kan lebih kurang. Dia ada serak-serak yalah ustaz. Okey. Tapi kalau tak okey saya pakai yang tadi, okey. Kalau yang tu kena 2 lagu at least. Tapi itu harga lain lah, tu lain tu. Itu quotation lain. Tak ada lagu gurau. Muslimin, muslimat semua. Dan yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Allah Taala akan uji manusia ini dalam bentuk apa? Yang kelima, iaitu kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, zat maupun macam kita pun. Saya sebut ke saya tak sebut, memang kita semua akui. Isu hari tu isu telur. Lepas tu isu beras. Ini semua dah lama Allah sebut dalam Quran. Memanglah tuan-tuan cari ayat Quran tu tak jumpa wal berasi. Tak ada. Wal teluri. Tak ada wal teluri. Tak ada lah. Tapi Allah nak ajar kita, engkau kena standby, hidup mau beringat. Dalam berbelanja, beli itu, beli sini, Shopee. 11, 10, 10, 9, geramnya nak beli barang itu, barang ini. Ingat, satu masa engkau tak akan selamanya hidup senang. Mari musibah, mari ujian, mari kepayahan. Ketika itulah beruntung orang-orang yang menyimpan duit, orang yang ada simpanan. Siapa boleh ulang balik 5 bentuk ujian dalam hidup tadi apa dia? 5 tu apa dia? Pertama apa? Ujian apa? Ujian? Bagus. Ujian hujung tahun. Ujian memang kau nak exam sangat lah ni jawabnya. Ujian apa pertama apa? Ya, ujian takut bini. Yang takut. Sila. Ramai golongan takwa ni saya tahu. Takut bini tua. Satu, takut. Yang kedua, apa dia ujian apa? Apa? Lapar. Yang kedua. Yang bercakap ni pun lapar. Yang ketiga, apa dia? Ujian apa yang ketiga? Kurang apa? Apa pula kurang asam, kurang harta. Yang keempat, kehilangan nyawa. Dan yang kelimanya, ujian apa? Ya, kekurangan harta, makanan, buah-buahan, sumber-sumber dalam hidup. Bagus adik-adik, seorang pun tak tulis. Tapi mengapa? Banyak makan kismis ke apa? Dia yang bagus kismis ni untuk cerdik belajar. Kata Imam Az-Zuhri,
hafal hadis, hafal Quran, banyak makan kismis. Paling bagus makan dalam jumlah yang ganjil. 7 biji, 21 biji. Paling afdal 7 botol. Cirit keluar kismis. Itu lagi afdal, dek. Muslimin, muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Tu laman, kau lambat lagi. Kan aku juga jadi lawak malam ni. Jadi, saya nak ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi ada ke orang tanya, dia kata ustaz, yang ustaz sebut tadi ni, kan nanti masuk isyak khabar lah bagi tahu kalau dah masuk isyak bagi tahu. Apa nama ni? Tadi yang kita sebut 5 ujian itu adalah ujian apa? Ujian kesusahan. Ujian yang susah-susah. Ada tak orang diuji dengan ujian kesenangan? Ada tak? Ada orang mungkin dia kata yang kena uji ni yang susah-susah ujian lah. Tak ada orang yang diuji ujian kesenangan. Siapa cakap? Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan ada manusia ujian dia berupa kesenangan. Ujian dia berupa kesenangan. Harta, kekayaan, kemewahan, hidup tenang atau hidup senang, ataupun melimpah ruah harta, kawan ramai, peminat ramai, follower pun ramai. Jadi hidupnya senang. Sebenarnya itu juga adalah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup sebagai ujian buat kamu. Sebab Allah nak tengok siapa di kalangan kamu yang paling bagus amalannya. Sadaqallahul azim. Sebab Allah ini dia tak kira engkau belajar sekolah agama ke, engkau berpendidikan diploma pengajian Al-Quran As-Sunnah ke, engkau ambil engineering kedoktoran ke, hujung ceritanya Allah nak tengok siapa di kalangan kamu paling bagus amalan. Ustaz pun kalau siang malam duk ceramah dengan orang, tapi dia duk menipu, dia duk scam orang, dia duk aniaya orang, sama juga, tak pakai juga. Ingat. Jadi, ada orang diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan bentuk apa? Kesenangan. Siapakah manusia yang diuji dengan kesenangan? Dalam Quran, Allah menceritakan salah satu figura. Orang yang Allah bagi dia hidup dia, senang lenang hidup dia, iaitu namanya Qarun. Kenal Qarun? Jangan pula mengaku, tu sepupu saya ustaz. Kau jangan masuk air pula bang. Qarun ini Allah cerita kan ada pula cari Facebook. Budak-budak sekarang macam tu, sebut nama dia cari Facebook. Mana ada Facebook Qarun, mati dah. Sibuk sangat jumpa Qarun. Kenapa? Macam pak saudara. Qarun ni macam Firaun. Macam kami kadang bawa jemaah pergi Mesir. Mesir ni, Mesir bukan Mersing, Mesir. Mesir tempat banyak kubur-kubur wali-wali Allah banyak. Makam-makam Nabi pun banyak. Tapi itulah orang kita kan, asal Mesir, asal piramid, dia terbayang siapa? Memang Firaun. Sampai airport, tebuk seorang makcik itu, ustaz, mana Firaun? Alamak, tanya macam pak saudara lama tak jumpa lah, kali raya tahun lepas jumpa kot. Punyalah banyak kubur makam Nabi wali Allah tu banyak di sana tu. Tebuk tanya Firaun. Makcik, kita pergi Firaun tu, hari nak balik nanti lah, tu pun kalau sempat. Sibuk jumpa pakcik mumia tu. Firaun. Sama juga dengan Qarun. Dekat Mesir ada Tasik Qarun. Sana ada Tasik Qarun. Seorang makcik yang sama. Dia kata, ustaz, dia tengok Tasik Qarun kan luas. Qarun kan dia punya bala dari Tuhan kan. Allah tenggelamkan dia, benamkan dia. Dia sama harta semua ismi ulam raja semua tenggelam masuk dalam tanah. Dan akhirnya sekarang jadi Tasik. Makcik tu tanya, ustaz, agak-agak kalau menyelam dalam tasik tu jumpa tak kata Qarun? Kau dah kenapa macam tu? Engkau punya harta dengan tangan gelang sampai ke siku. Sibuk menanya lagi. Dengan kebun musang king di Malaysia punya banyak ada tu. Tu. Ni amaran apa? Kebakaran? Azan. macam tu bunyi. Ganah bunyi. Pik.
Ingat kebakaran. Macam bunyi jantung pun ada. Titit, titit. Paling takut. Pii. No, mati dah. Aduh, hai. Ish. Alhamdulillah. Minta maaf Nah. Tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum. Ya. Minta maaf lah Ustaz. Ya, ya. Sebab hujan lebat tadi Ustaz. Biasa. Kita Allah merancang. Perancangan Allah tu lagi ayat baik, tu saya Ustaz. pakai tadi. Ya kan? Daripada biasa dah ayat tu. Itulah. Kita memang tak boleh elak Ustaz. Saya datang tadi naik motor Vario je tuan-tuan dan puan. Walaupun harta dunia banyak. Allah. Tapi nak beritahu lah walaupun dekat rumah ada Aludisen 2 biji. Tapi saya bawa Vario je. Tawaduk ni, tawaduk. Ni tawaduk lah. Bukan riak, tawaduk. Aduh. Okey. Mungkin ramai yang tak kenal saya lagi Ustaz. Adik ni yang pakai spek mata Ustaz dalam tu. dalam surau. Stylo betul. Stylo. Ini kalau masuk TikTok ni, berapa ramai tengok ni. FYP. 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 Tapi yang seronoknya pasal walaupun macam ni datang masjid Ustaz. Tu yang bagus tu. Alhamdulillah lah. Saya bukan apa Ustaz. Ada yang masih mungkin ada yang kenal Ustaz. Memang Ustaz selalu ceramah kat sini. Tak ada, ni first time tak? First time. Betul. Tapi tak pakai motor tu lah. Ya. Saya ramai tak kenal mungkin sebab dah kurus Ustaz. Itulah. Ramai yang ingat saya ada kencing manis ke apa ke. Cuma nak bagi pencerahan yang saya tak ada kencing manis. Selalu kena kencing Ustaz. Kena kencing. Allah. Aduh. Ada yang kata potong usus ni. Ni kalau macam kurus ni mesti potong usus. Betul. Potong usus mahal Ustaz. 30,000. Benda kat dalam baik potong muka. Potong muka. Operate muka lagi bagus. Rugi duit tu. Jadi terima kasih banyak-banyak lah tuan-tuan dan puan. Sabar menunggu. Sebab berapa kali dah janji dah itu hari Ustaz nak datang. Itu hari masih nak datang. Itu hari clash. Saya clash job pula. Yang job lagi satu tu harga dia 10,000. Yang ni baru 200. Tu yang lambat tu. Jadi ambil padan-padan lah kan. Maknanya ambil yang dunia dulu. Ambil dunia dulu Ustaz. Saya tak pernah jumpa orang ikhlas macam ni. Ini first time jumpa. Orang kata duit memang tak boleh bawa mati Ustaz. Betul. Kalau nak bagi duit waktu hidup. Tapi kalau tak ada duit rasa macam nak mati. Macam nak tu. Kan? Tuan-tuan dan puan, sekarang ni bukan akhir tahun ataupun akhir umur kita bukan. Baru akhir bulan. Maknanya tengah happy ni besok nak gaji ni. Ke dah ada yang dah gaji dah? Cantik. Nanti boleh top up duit saya dengan Ustaz. Boleh bincang. Hari ni Ustaz kita punya apa kita punya Ustaz? Sebenarnya saya pun tak mula lagi tadi. Baru sembang. Baru sembang. Dia kata geli-geli je tadi. Geli-geli tadi. Oh geli-geli. Tadi saya tak sempat nak sembahyang maghrib. Saya sembahyang tadi kat sini kejap. Ustaz masa ceramah tu saya, ya Allah, bagilah kesabaran sikit pasal nak tergelak pun ada nak. Tengah sembahyang saya buat kelakar tadi. Betul lah. Kalau apa-apa nanti jumpa kat neraka je Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Tak nak aku jumpa sana. Okey. Tajuk dia Ustaz. Ni tajuk dia orang bagi dunia diuji, syurga dinikmati. Allahu Akbar. Jadi nikmat yang macam mana tu? Ni siapa panel ni? Alah kita sharing-sharing dulu Ustaz. Kita dah lama tak jumpa kot. Bila jumpa? Dah jumpa program Pusat Pungutan Zakat lah. PPZ kan? PPZ. Orang banyak job. Payah jumpa. Ustaz pun banyak job juga dekat TikTok. Dekat TikTok saya tengok. Tak ada tu. Itu ayam budak-budak. Saya pun follow Ustaz. Banyak yang Ustaz punya orang kata pencerahan Ustaz tu. Bolehlah tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang main TikTok ni orang kata tepuk dada tanya iman. Banyak kandungan TikTok tu ada yang baik. Sekarang ni TikTok bukan hanya menari-menari macam dulu tuan-tuan dan puan. Banyak ilmu dia, betul Mana man tahu yang menari tu? Mana man tahu yang main menari tu macam mana? Dulu. Orang cerita. Masih jahil. Memang ikhlas tu. Masih jahil dululah. Itu pun member saya pasang saya tertengok. Bukan saya nak tengok, tertengok. Jadi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang TikTok tu kita boleh ambil pengajaran. Macam saya pun kalau bacaan Al-Fatihah kita tak lancar ataupun ada kesilapan apa. Dalam TikTok pun ada ustaz-ustaz yang bagi pencerahan. Sembahyang kadang-kadang jamak kasar kita. Solat kita macam mana macam. TikTok banyak lah. Itu pasal saya kata dengan tuan-tuan dan puan tepuk dada taji iman. Sebab apa? Sekarang ni semuanya di ujung jari. Betul tak adik? Semuanya di ujung jari. Nak tekan apa, tekan je. Boleh dapat tengok semua kan? Betul. Tapi kita ada pilihan. Kita nak dunia ke, kita nak akhirat. Betul. Tepuk dada,
Tanya Betul. iman. Saya pun tadi sebelum Iman sampai tadi ni, Ya, saya ada kongsi tentang ada orang ujian dia ujian kesenangan. Betul. Saya share sikit boleh? Boleh, Ustaz. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan semua. Siapa tadi member pula? Tadi makhluk siapa tadi ni yang Tuhan bagi dia ujian senang tapi dia lupa siapa nama? Siapa? Qarun. Qarun. Firaun. Firaun. Firaun, Qarun. Kan? Dia dalam Quran, ni cerita sikit Ya, makna. Dalam Quran Allah cerita ada orang manusia yang Allah uji dia dengan kesenangan. Jadi bentuk kesenangan dia adalah berupa harta melimpah ruah terlalu banyak. Qarun ni Allah cerita dalam Quran, dia punya kekayaan dia tak payah sebutlah aset dia berapa bilion ke apa. Dia dulu harta tak simpan dalam bank. Dia simpan dalam gudang. Dia simpan di dalam gudang suatu tempat yang besar tu, dan bunyi apa pula ni, azan subuh ke apa ni, macam wat ni, macam jantung punya bunyi kan. Ada satu surau saya dengar itu, pem 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 pem. Penumpang terakhir tujuan ke Kota Baru melalui pintu B3, macam airport pun ada. Tak apa lagi tajuk. Jadi apa tu, Nabi Ayub pula dah. Qarun. Silap pada jauh sangat Nabi Ayub punya Qarun. Qarun dia punya harta terlalu banyak sampai tahap semua harta disimpan dalam gudang. Setiap gudang dia akan ada kunci. Kunci itu besar mana? Allah cerita dalam Quran, Qarun ni nak buka kunci dia punya gudang tu, kunci dia sebesar orang. Allah. Besar orang tu. Oh. Maknanya nak bawa satu sebatang kunci, bukan kunci motor buat dalam poket. Kunci tu nak pikul kurang-kurang kena 4 ke 5 orang untuk bawa satu kunci untuk satu gudang. Kalau kunci besar orang, harta sendiri mau ingatlah. Memang banyak. Jadi cuma yang Allah Ta'ala geram sangat dengan Qarun ni sebab apa? Salah satu sebab kenapa Allah geram sangat dengan Qarun ni adalah kerana dia di saat Allah bagi dengan nikmat punyalah banyak, tetapi waktu itu dia sombong, dia punya belagak lain macam. Orang tanya dia kan kaya, harta semua ada. Lalu dia kata qala innama utituhu ala ilmin indi. Orang tanya dia, Encik Qarun apa? Encik Qarun Encik Qarun apa rahsia ni? Harta banyak, mewah, semua kekayaan ada. Dia kata ini semua sebab aku pergi sekolah. Ini pakai ini. Ini mesti mau ada. Aku pandai, aku cerdik. Kalau universiti tu sampai tiap-tiap sem dapat anugerah dukun. Anugerah dekan. Cerdik sangat. 4.1 flat. 4 flat. Pandai sangat lah. Dia cerdik. Dia langsung tak sebut Alhamdulillah. Itulah sebab itu apa nikmat dalam hidup, semua dahului Alhamdulillah dulu. Abang Mat sampai tadi pun Alhamdulillah selamat. Anak dapat anak cucu comel semua Alhamdulillah. Ni ada orang kadang dapat anak comel cute, orang dia mulut tu lah. Comelnya mata macam Rusia, pipi macam Cina, mulut macam Arab semua, mata macam Brazil. Apa mak dia cakap? Tengoklah muka mak dia. Harap ke bapak pecah rumah punya muka. Muka kena renovate banyak. Dia itu ayat maaf bukanlah Qarun, tapi macam keturunan Qarun punya jawab itu. Tak boleh. Dia kena jawab Alhamdulillah ini semua rezeki dari Allah. Jawab tu. Patut dia ada tasawuf lah sikit jawapan tu, nampaklah insaf sikit. Di rumah motor canggih-canggih, mewah-mewah, Harley Davidson semua ada. Tapi dia main bawa motor tu tanda-tanda tawaduk lah. Tapi orang tawaduk ni biasa dia tak bagi tahu, tapi ni tawaduk moden lah saya ingat. Saya pun tak boleh lama sangat Ustaz, pasal malam ni saya ada Qiyamul Lail. Serius lah. Qiyamul Lail. Bukan Qiyamul Lail lepas asar. Okay. Jadi Man nak tanya apa? Bagilah ada kerja sikit. Saya bukan apa. Kadang-kadang orang banyak sujud dah hitam. Macam nampak saya ni satu badan hitam. Maknanya satu badan. Maknanya lagi banyak bersujud berguling semua Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang Ustaz kata kita sharing lah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita ni rasa dunia ni, kita rasa macam lama. Lama untuk kita tuan-tuan dan puan. Tapi sebenarnya dunia ni singkat je. Sebab tu ada pepatah dia kata dunia ni singkat. Jadi kita kena nikmati. Tapi tak ada pula orang kata akhirat tu panjang. Bawalah bekalan nanti. Tak ada. Selalunya orang akan cakap dunia ni singkat. Dunia ni singkat. Kita kena nikmati. Tapi tak ada pula ayat yang belakang tu.
Akhirat tu panjang Ustaz nanti. Ya Allah, dia punya panjang tu tuan-tuan. Kalau nak diibaratkan, kalau kita pergi laut, celupkan jari kita di gigi tu, di pesisiran pantai tu, angkat, yang menitik itulah dunia. Yang setitik tu. Ya, ya. Akhirat yang terbentang depan mata tuan-tuan. Betapa dalamnya, betapa luasnya laut tu. Dunia hanya setitik je dekat jari tu. Kalau kita rasa dekat dunia ni terlampau lama, rugi sangatlah. Sebab kita sepatutnya kena kejar akhirat sebagai orang Islam. Betul. Kita pun dah tahu dah, kalau kita kejar akhirat, dunia akan follow dekat belakang. Betul, betul. Tapi kalau kita kejar dunia, takut nanti sia-sia. Allah. Sebab dekat dunia ni tuan-tuan, kalau kita nak bagi tahulah dekat sini, kalau semua yang dah tengok TikTok saya tu, hidup kita 2 kali. Hidup 2 kali. Di dunia ini kita menanam. Hmm. Di akhirat nanti kita menuai. Pastikan apa yang kita tanam tu, takut nanti tak ada apa yang kita nak tuai. Dekat akhirat nanti sia-sia semua amalan kita Ustaz. Ya. Dekat situ dah tak boleh ke mana-mana dah. Betul. Nak minta pertolongan, nak buat apa, nak menyesal, itu bukan tempat menyesal. Situ tempat pembalasan tuan-tuan. Jadi kena ingat, kalau segelas air boleh hilangkan dahaga, kenapa kita minta lautan yang boleh tenggelamkan kita? Tubuh ini banyak air Ustaz. Allah. Kalau terluka, darah yang keluar. Hati ini banyak darah. Kalau terluka, air mata yang keluar. Oh. Allah tak pernah pilih masa untuk mendengar. Ya, ya. Tapi kita yang selalu pilih masa untuk berdoa. Jadi tepuk dada tanya iman, sejauh mana kita kejar akhirat sekarang ni? Kalau umur macam saya ni Ustaz, Allah. Mudah boleh. Mudah. Kalau umur macam saya ni, dah start ke? Dah cuba dah bangun untuk solat tahajud? Dah cuba dah ke untuk solat duha? Dah cuba ke semayang jemaah beramai-ramai di masjid macam ni? Sebab kadang-kadang ada orang tak pernah semayang jemaah. Ya. Pada satu hari tu dia fikir dia nak solat jemaah. Hari tu dia yang paling depan. Allah. Tapi bukan sebagai imam. Tapi dia diimamkan sebagai jenazah. Oh. Itu pasal tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita ada 3 hari. Hari pertama, hari semalam yang tak boleh ulang walaupun sesaat. Hari kedua, hari esok yang belum pasti. Dan hari ketiga adalah hari ini, waktu ini, ketika ini. Tepuk dada kita, tanya iman kita. Sejauh mana kita cinta akhirat daripada kita cinta dunia. Jadi saya pun nak share juga Ustaz. Kadang-kadang dekat dunia ni, adik ni main wrestling pula Ustaz dekat sini. Itulah tu. Abang bukan apa, abang tak boleh tengok kan abang join. Abang join penyek nanti. Jangan. Kadang-kadang bukan apa Ustaz. Kadang-kadang bila saya, yelah dekat dunia ni tempat adalah untuk tempat diuji tuan-tuan. Betul. Saya cuba Raja Lawak 1 tak dapat. Raja Lawak 2 tak dapat. 3 tak dapat. 4 tak dapat. Yang kelima tu Allah bagi. Saya minta masuk TV. Ya Allah, bagi aku masuk TV je ya Allah. Tapi orang kata manusia yang sentiasa berusaha, Allah takkan sia-sia. Allah bagi saya masuk TV. Allah bagi saya jadi juara tuan-tuan. Tahun 2011 saya jadi juara. 2011 tu bila jadi juara, waktu tu ketika tu Ustaz, saya dalam dilema dalam kerja lama saya, kerja pejabat pos. Di hujung-hujung. Sedangkan masa Raja Lawak 1, 2, 3, 4 tak ada masalah kerja. Yang kelima ni betul-betul dalam keadaan orang kata dah hujung-hujung dah kerja pejabat pos tu, sebab saya daripada Daya Bumi dipindahkan ke Shah Alam. Satu bangunan tu semua dipindahkan ke Shah Alam. Saya duduk Selayang, kalau pergi Daya Bumi dalam 5 minit je tuan-tuan naik motor. Kalau nyanyi lagu Awi, baru je 2 rangkap dah sampai. Pinjam 100. Pinjam, baru nak pinjam baru dah sampai. Tapi bila dah tukar pergi Shah Alam, 3 album pun tak sampai-sampai Ustaz. Sampai 3 album. Punyalah jauh. Dengan kos lagi Ustaz, kalau naik kereta, tol, minyak. Kalau naik motor fikir lagi tayar pancit ke, hujan ke, dengan jauh jarak dia tu tuan-tuan dan puan-puan. Dah di hujung-hujung carrier saya. Itu pasal tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi ketika waktu sesuai. Bukan waktu doa engkau selesai. Bila kita dah selesai doa, kita yakin Allah akan bagi, bukan. Tapi Allah akan bagi waktu dan ketika yang sesuai. Betul-betul Raja Lawak 5 tu saya, Raja Lawak 1, 2, 3, 4 semua lokasi saya pergi. Hanya yang kelima ni satu lokasi je saya pergi tuan-tuan.
Tiba-tiba Allah bagi saya masuk TV. Jadi juara pula tu 100 ribu. Kalau pinjam bank rakyat lah rasa-rasa 100 ribu. Sampai kiamat tak boleh bayar Ustaz. Ini Allah bagi free. 100 ribu man ambil. Tu saya tanya diri saya, apa amalan yang saya buat? Ya Allah, apa amalan yang aku buat ni ya Allah? Kau bagi aku macam ni ya Allah. Mudah sangat kau bagi aku jalan keluar ni. Masa PKP. Masa PKP tuan-tuan, waktu orang tengah struggle, orang tengah fikir macam mana nak cari kerja. Macam mana nak bekerja dengan 2 tahun kita di penjara dalam rumah kan? Tak boleh keluar. Waktu PKP dia nak masuk bulan 2, bulan 3 tu, waktu PKP tu tengah baru nak diisytiharkan. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas dia seminggu diisytiharkan, duit kejuaraan saya menang Maharaja Laut Mega Ustaz. Dengan putih, Ali Putih, Mamat Putih, saya menang waktu tu. Tuan-tuan, masa saya menang tu 2019, 500 ribu tuan-tuan. Pecah 3, seorang 166 ribu. Lagi seminggu nak PKP, duit tu masuk Ustaz. Lepas tu, ni saya nak bocor rahsia lah. Waktu dah masuk 166 ribu tu, relax-relax, santai-santai, 3 bulan saya duduk rumah tu, minum produk kurus. Ini kali kedua saya kurus ni. Kali pertama masih PKP, siapa yang follow dia tahulah. Minum-minum produk kurus, tiba-tiba kurus tuan-tuan. Tak ada bersenam, tak ada apa. Saya minum tu, relax-relax, santai, kurus. Orang tengok saya kurus, orang beli produk, tambah lagi 200 ribu Ustaz. Tu saya duduk, saya tanya diri saya ni, apa amalan yang aku buat? Mudah sangat aku, sedangkan orang lain dekat luar tu struggle. Lepas tu saya borak dengan bini saya kata, yang kita ni duit pun ada, ni buat apa? Kita sumbanglah dekat orang nak 50 ribu. Waktu bini saya angguk je. Saya tak tahulah sama ada dia bodoh ke apa, tak tahulah. 50 ribu bang, nak bagi bang. Kalau 50 ribu gelang dah sampai ketiak dah. Macam Ustaz cakap tadi, yang makcik tanya Fir'aun tu, gelang dah, korun lah apa tadi. Gelang dah sampai ketiak, tanya lagi harta korun. Oi, dah bagi 1 lembah nak, lagi 1 lembah lagi. Tapi bini saya bila saya cakap 50 ribu yang kita bagi orang nak. Sebab saya elok-elok kita bagi benda yang orang perlulah. Kita bagi orang, sedangkan duit tu berharga, perlu, jadi 50 ribu saya sedekahkan pada orang apa semua. Jadi itu saya rasa macam ujian sebenarnya. Allah bagi itu semua bukan untuk saya bangga diri, bukan. Allah nak tengok, Allah bagi apa yang kau lakukan dengan benda-benda macam ni kan? Sampai sekarang ni lah, insyaAllah tuan-tuan dan puan, masih lagi ada orang minta bantuan, ada orang yang perlukan bantuan apa semua. Selagi ada kudrat, ada rezeki, kita share lah Ustaz kan. Betul. Tapi itulah macam Ustaz cakap, bukan semua orang yang diuji dengan kesusahan Ustaz. Ada orang diuji dengan kesenangan. Jadi tu yang saya nak share sikit lah Ustaz kan. Macam saya sekarang ni masih lagi diuji. Maknanya sentiasa diuji. Betul. Dalam career, dalam bidang lawak kita sekarang ni sentiasa diuji. Jadi bagi saya tak perlu tinggi diri lah sebagai artis ke sebagai apa ke. Saya datang naik motor Vario tu, tuan-tuan dah tahu dah. Kita ni semua sama je. Tak ada beza pun tuan-tuan. Harta tu semua harta dunia je. Sampai waktu kita tinggalkan. Tak adalah nama nak duduk sebaris dengan nama-nama besar ke apa, tak ada. Sama je. Kan? Jadi kalau kita dah biasa dengan keadaan yang macam ni, insyaAllah Ustaz, kita tak akan dibuai ataupun dibelai ataupun kita dimimpi, dimomokkan dengan dunia lah, insyaAllah. Betul. Ada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, yang mana waktu itu Nabi tanya kepada para sahabat, mahukah kalian hidup dalam keadaan yang tenang, senang, hidup bahagia? Maknanya tak ada masalah, tak ada sakit, tak ada orang cari pasal, hidup bahagia saja. Kemudian para sahabat pun menjawab, qulna ya Rasulullah, kami pun menjawab, ya kami semua teringin hidup yang macam tu. Senang, hidup senang. Tak ada orang datang cari pasal ke semua. Hidup tenang saja. Semua kami nak hidup macam tu. Lalu kata Nabi, adakah kalian semua mahu jadi seperti, kamu nak jadikah seperti kalhamiridallah? Apa maknanya? Adakah kamu ni mahu hidup jadi seperti keldai yang dalam kesesatan? Keldai yang dalam sesat ni maknanya hidup tanpa arah tuju panduan yang betul. Sesat hidup dia.
Maknanya kita hidup di dunia, kalau tak ada ujian, dia lama-lama dia lalai. Jadi macam keldai. Maaf tuan-tuan ya. Banyaklah menatang atas dunia, nampalah Tuhan ambil dongki tu jadi contoh. Betul. Tuan-tuan, dongki ni, maaf ya, kalau tuan-tuan baca surah Al-Jumu'ah pun tuan-tuan akan jumpa. Maaf, ini saya bukan membawang, saya bukan mengutuk binatang tu, dia pun makhluk Tuhan. Sama macam kita makhluk juga. Dongki ni binatang bodoh. Dia punya bodoh tak boleh bawa bincang. Dia punya bodoh terlalu. Saya dulu masa di Mesir Pekat sangat Ustaz bodoh. dia punya tak boleh. Tak ada campur air. Tak ada. Ori yang. Kau punya sur punya bodoh ni. Dah, dia punya sampai tahap kalau masa saya di Mesir dulu, kalau ada tuan rumah dia nak pindah pergi rumah lain ke apa, atau dia nak musafir, keldai tu akan jadi dia punya kenderaan dia lah. Dia akan pikukan barang, beg bagasi. Tuan-tuan bayangkanlah, kadang kalau yang pindah rumah, PTI 2 pintu pun dia letak atas belakang orang tua tu. Ui. Keldai ni bukan kuda, dia kecil daripada kuda lagi. Tapi masalahnya, beza kuda dengan keldai. Keldai ni dia, kuda ni dia demand. Muatan lebih dia terajang. Dia kata ini semua tak masuk puspakom. Ini kau mandai aku terajang semua. Tak boleh. Kuda dia demand. Dia ada mood. Dia lapar, dia mengantuk. Lepas tu tuan-tuan bawa anak-anak naik kuda poni apa kan. Tengok dulu. Kan dia kata, maaf yang ni tak boleh bawa pasal dia tengah rehat. Itu kuda. Keldai tak ada. Sebab itu orang kata keldai dadah. Dia sendiri pun bodoh. Dia tak tahu apa benda dalam beg tu. Orang suruh tolak saya. Tu keldai dadah. Dapat tak cakap kancil dadah ke gajah dadah ke apa. Dah, dia keldai. Dia bodoh. Jadi Nabi sebut, kamu jangan jadi macam keldai. Dah lah keldai. Sesat pula tu. Hidup tak tentu arah, kau tak tahu apa bila hidup tak diuji. Sama macam kita. Kita bila dah tak diuji, hidup macam tak ada kreatif. Berapa ramai orang bila hidup dia susah, time tu baru dia kreatif. Oh, aku tak boleh berniaga tepi jalan. Tak apa, aku berniaga online. Kan kreatif. Tak jadi keldai. Jadi dia hidup. Dulu, maaf lah ya. Dulu jadi isteri yang baik, taat pada suami. Sekali suami dia tak tahulah Tesla, tes apa tak tahu. Cari lain ke apa, ataupun lah duduk tunggu kat sepadan Siam sana, menikah lagi satu, diam-diam balik. Lah bini dia, abang saya dah kak, maaf. Ketika itu baru nak kreatif, nak cari lawyer, baru reti nak saman. Bukanlah hidup selama ni macam keldai, dah. Tapi hidup tu macam tak ada masalah, relax, percaya sangat-sangat gitu. Akhirnya jadi macam tu. Jadi Nabi ajar sekali-sekala hidup kalau diuji, itu bagus. Ulama dulu sebagai contoh Imam Syafi'i. Maaflah saya sebut sikit malam ni. Ya Ustaz. Ulama-ulama dulu bukan semuanya sihat. Ulama-ulama dulu bukan semuanya sihat. Ada dalam kalangan ulama dulu hidupnya memang teruk. Maksud saya teruk penyakit. Imam Syafi'i sebagai contoh. Imam Syafi'i dia punya ujian dia apa? Dia sakit buasir. Diriwayatkan Imam Syafi'i dia punya sakit buasir sampai tahap berdarah meleleh. Dia tak boleh duduk lama, sakit amat. Tapi minta maaf tuan-tuan, walaupun Imam Syafi'i sakit buasir, sakit nak buang air besar, sakit berdarah meleleh ni, sakit. Itu pun dalam sakit-sakit buasir 174 buah kitab berjaya dia karang. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste punya malah. Semua batu karang Ustaz. Itulah tu. Bukan batu tar lagi dah. Batu karang. Dah. Saya nak bagi tahu ini pelajaran. Ada orang makin diuji, makin semangat dia berazam untuk menerukan hidup. Sakit-sakit lah. Janji aku nak kumpul pahala lagi banyak. Ada orang memang macam tu. Lepas tu ulama dulu kadang-kadang kalau dia hidup dah lama tak diuji, dia bimbang. Bimbang macam mana? Dia risau kalau Tuhan lupa kat dia. Macam tu. Aku ni dah lama tak sakit. Tuhan ingat kat aku ni. Dia macam tu. Kita pula Tuhan tak sayang aku lah. Demam. Tahap 4 pula tu. Tunggu tak ditidurkan je lah. Tidur dan ceramah banyak pun. Jadi orang yang diuji macam-macam. Senang ataupun susah. Kita semua sama saja. Hujung Allah nak tengok amalan kita. Sama sahaja. Bezanya sama. Saya ustaz tak boleh nyanyi sangat. Mana tak apa. Benda baik boleh nyanyi Ustaz. Ya, boleh. Bezanya cuma
amalan kita. Budak TikTok kan tahu lagu tu. Dia, apa pandangan Amal pula? Macam mana? Macam betul lah Ustaz, macam Ustaz cakap lah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, seronoknya kita duduk dalam majlis ilmu ni. Macam saya tadi, saya bergegas-gegas tuan-tuan nak sampai sini. Sebab apa? Saya fikir memang seronok tuan-tuan. Bukan senang nak dapat Allah pimpin saya datang ke sini. Maksud saya, ini semua bukan kebetulan Ustaz. Betul. Ini Allah dah kata dah, Allah dah tulis dah. Mana je lawak, kau pukul ni, waktu ni ada di surau ni. Macam tu kan. Jadi kita rasa macam seronok tuan-tuan. Tu bila saya bawa motor tadi, kalau apa jadi itu mati syahid tu Ustaz. Kan? Ke jalan ilmu. Ke jalan ilmu tuan-tuan. Kena pula sampai-sampai duduk pula dalam taman-taman ilmu macam ni. Allah. Orang kata pelawak-pelawak ni semua kadang-kadang semua nak berlawak je Ustaz. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, dalam pelawak-pelawak ni ada juga Allah asingkan. Macam contoh saya tuan-tuan sebelum dengan Ustaz Ilyas ni. Ramai juga dengan ustaz-ustaz yang saya dah duduk sekali. Seronok. Sebab apa? Sebab orang kata kalau macam contoh saya ada RM1, Ustaz ada RM1, kita kalau bertukar masih ada RM1 setiap seorang. Tapi kalau saya ada satu ilmu, Ustaz ada satu ilmu, bila bertukar, saya balik saya bawa 2 ilmu tuan-tuan. Dan Ustaz bawa balik 2 ilmu. Macam tuan-tuan kat sini yang muka pala alim ni Ustaz. Berapa banyak ilmu dah bawa balik dah. Kan? Amin. Alhamdulillah lah. Jadi dekat sini Ustaz sebenarnya saya seronok. Sebab apa? Selain daripada Ustaz Ilyas, saya selalu juga dengan Ustaz Akil Haid. Kadang-kadang pergi mana-mana orang kata, Ustaz Akil Haid. Anak murid dia Akil Balik. Akil Balik. Akil Haid ada, Akil Balik. Akil Balik. Saya Mumayyih lah. Jadi itulah Ustaz. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, musibah ni sebenarnya Ustaz. Macam menaikkan darjat ke macam mana Ustaz? Sebab saya kadang-kadang macam Ustaz cakap lah. Kalau orang-orang yang beriman, para alim tu dia kata apa? Kalau Allah tak uji dia, Allah sayang kat aku ke tak? Kalau Allah tak bagi dia kesakitan ke ataupun apa-apa ujian, dia rasa macam tak disayangi Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Yang nombor 1 disayangi, yang kedua dicintai. Yang ketiga? Dalam perbincangan. Berani. Jadi macam saya nak tanya Ustaz lah, macam musibah tu, macam saya pun kadang-kadang saya macam terleka juga Ustaz kadang-kadang. Macam saya rasa macam dalam sebulan ni tak ada apa-apa lah. Macam ada perasaan macam Ustaz. okey je kan. Macam okey, ada perasaan macam kalau kita rasa dulu masa tuan-tuan dan puan, masa kerja pejabat pos dulu, benda yang selalu jadi masalah, duit lah Ustaz. Duit bila dapat gaji, dah tolak kereta, tolak rumah, tolak sekarang ni beras nasib baik, masa tu murah lagi. Beli beras, beli tu apa semua, adalah hujung-hujung serbuk-serbuk dia tinggal. Jadi bila nak diteruskan sehingga lagi 20 hari tu, terasa macam pahit betul tuan-tuan. Jadi bila kita dah biasa merasai pahit macam tu, jadi bila Allah bagi nikmat macam ni, kadang-kadang duduk 1 jam dekat mana-mana, show, dinner ke apa ke dia panggil, terasa seronok. Sebab apa? Bila panggil je show apa semua, show 1 jam je Ustaz, RM5,000. Kadang-kadang kerja 1 bulan baru RM4,500 saya dululah. Allah. Jadi bila saya dapat macam tu tuan-tuan, saya bersyukur sangat-sangat. Cakap, ya Allah, ni dah 12 tahun, 13 tahun dah nak masuk dalam bidang ni. Industri ni. Bini saya baru je berhenti kerja tahun lepas. Saya cakap bini saya rehat lah. Rehat dulu apa semua kan. Dihargai. Saya hargai dia. Rehat lah, cakap dah lama kerja, dalam setahun ni saya cakap dengan dia berhenti kerja lah. Duduk rumah, masak, relax santai dengan anak. Biarlah abang. Lagipun kita punya orang kata kalau dari segi kewangan pun tak macam dulu saya cakap kan. Alhamdulillah sekarang ni dah makin selesa. Alhamdulillah. Cuma tu jelas saya kata, dalam hidup ni tuan-tuan, kalau nak kaya, hidup kena sederhana. Nak kaya, hidup kena sederhana. Orang kaya bertambah kaya sebab dia hidup macam orang miskin. Orang miskin bertambah miskin sebab dia hidup macam orang kaya. Patutnya gaji 2,000 beli handphone biasa dah. Ini gaji kadang-kadang 2,000, handphone iPhone 15,000. Sanggup berhutang tiap-tiap bulan bayar. Kan? Wifi mama. Jadi itu saya cakap, kalau kita nak hidup kaya tuan-tuan, kena hidup sederhana. Kalau kita nak jadi kuat, kita kena ada sifat redha. Dan kalau kita nak hati dan jiwa kita sentiasa bahagia, kita kena ada sifat bersyukur. Jadi kalau 3 perkara tu ada dalam diri,
Tuan-tuan dan puan, datanglah macam mana badai pun. Sebab apa? Kalau kita dah biasa dihentam badai, kita tak akan terusik dengan gerimis. Betul tak? Kalau kita dah biasa susah Ustaz, tiba-tiba datanglah macam mana pun kita dah relax dah. Macam saya dulu dah pernah rasa susah tuan-tuan. Jadi bila saya kadang-kadang bila tengok kawan-kawan yang kerja, makan gaji, saya tak pernah pun buka mulut cakap macam, kau berhenti kerja lah ni, tak pernah. Sebab saya tahu dulu saya macam tu juga susah. Jadi bila ada kawan-kawan susah tu, inilah saat dia. Pinjam 100 Nurnilam sehari itulah. Jadi kalau ada orang ada minta setakat yang kita mampu tu bagilah. Macam saya lah kan. Setakat nak pinjam 100, 100 setengah. Kita janganlah minta balik. Bagi saya halal je lah. Kalau setakat 100 setengah, bagi sedekah je. Sebab kita bukannya orang kata selalu jumpa kawan kita yang baik-baik macam ni tuan-tuan. Tapi kalau rasa-rasa duit tu adalah musibah, ataupun duit tu boleh bagi orang kata renggangnya persahabatan kita, renggangnya kita dengan keluarga, memutuskan silaturahim. Sebab ada orang kata man sekarang bila dah senang sombong diri Ustaz. Allah. Man bila dah senang sombong diri. Sedangkan waktu kita susah dulu pun kita sendiri-sendiri. Tak ada orang tolong. Jadi kalau dia nak berusaha, tepuk dada tanya iman lah Ustaz. Itu je. Silap dekat sini macam saya cakap dengan Ustaz tadi lah. Musibah yang datang pada kita tu, adakah dia boleh menaikkan darjat kita ataupun menghapuskan dosa-dosa kita ke Ustaz? Baik. Silakan. Muslimin, muslimat semuanya. Salah satu daripada tanda-tanda orang yang Allah sayang kepadanya, malam ni saya kongsikan ya. Tanda-tanda orang yang Allah sayang kepada dia itu memang confirm. Maknanya bukan lagi ragu-ragu, ya ke Tuhan sayangkan kau. Banyak tanda-tanda dia. Salah satu yang saya nak sebut malam ini, tanda orang Allah sayang pada dia, Allah sayang pada saya, Allah sayang pada Man, Allah sayang pada kita semua sekali adalah kata Nabi SAW, Innallaha ta'ala Iza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, jika Allah sayang kepada seseorang atau satu-satu kaum itu, maka Allah akan menguji mereka. Itu tanda Allah sayang. Kita manusia, kita sayang pada seseorang, bagi dia hadiah, gembirakan dia, ingat tarikh lahir, bagilah apa-apa yang dia suka, yang dia seronok buat surprise apa. Tetapi Allah dengan makhluknya bukan gitu. Allah lagi dia sayang, dia akan bagi ujian demi ujian tak berkesudahan. Itu namanya ibtila. Ibtila. Saya sebut? Ibtila. Ibtila ni maknanya satu ujian, musibah, tapi bertujuan Allah sayang pada dia. Maaflah, saya sekarang ni kita kok mana bercakap pun tak lari daripada isu saudara-saudara kita di Palestin. Sekarang ni ramai orang dah mula bertanya-tanya. Sejak daripada 7 hari bulan hari itu meletusnya peperangan yang kita pun semua sedia maklum, yang kita ikuti, dah timbul, dah muncul dah suara-suara yang bertanya-tanya, Ustaz, ni bila Allah nak tolong ni? Bila Allah nak datangkan tentera burung ababil? Bila Allah nak datangkan tenteranya berupa hujan? Bila Allah nak datangkan ribut kasih hantam semua musuh-musuh Allah ni semua? Doa sudah dibaca, kunut nazilah dah bergema di seluruh seantero semua dah baca. Bila bantuan Allah nak datang ni? Kalau orang tak ada iman, ada orang tak ada iman, orang jenis iman lemah, tak datang kuliah ilmu lama tak dengar, barangkali dia akan beranggapan agaknya Tuhan dah tak ingat dah kot Palestin ni. Kan Allah tak ingat dah kot. Kita nak bagi tahu, halo brother, engkau tak baca Quran dan terjemahan kau jangan sembang. Allah dah lama sebut dalam Quran mana? Dalam Quran Allah sebutkan apa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Ila akhir ayat. Allah Ta'ala sebut, dan janganlah engkau menyangka Allah lalai, Allah lupa akan apa yang dilakukan oleh puak-puak zalim, orang-orang jahat itu. Sesungguhnya, dengar,
Allah melambatkan balasan mereka sampai ke suatu hari yang pada hari tersebut Allah turunkan balasan, akan terbeliak kaku mata pandangan mereka sebab takut tengok apa yang Allah datangkan. Surah Ibrahim ayat 42. Ambil ayat ni letak kat Facebook, jawab pada mana-mana orang. Ustaz, bila Palestin Tuhan nak tolong ni? Ini jawapan dia. Surah Ibrahim ayat 42. Bawa bertenang. Ini bukan cerita baru. Dahulu ketika dalam perang salib, ratusan tahun, beratus tahun, ini baru 75 tahun. Masa itu peperangan yang mengambil jangka masa yang begitu lama dan panjang, macam-macam perasaan, naik turun semangat. Ketika menang semangat, ketika kita mungkin dianiaya rasa lemah balik dah. Allah janji bahawa aku janji, aku pasti aku akan jamin benda tu akan berlaku. Bantuan Allah akan tiba. Sebab itu orang baik-baik kalau dia diuji, itu tanda Allah sayang pada dia. Tuan-tuan sekalipun ingat, orang alim dulu-dulu, kalau dia dapat ujian, kita ni ma'alah, kita ni cak ayam semua. Ayam serama, tak apa, ni ayam daging ni. Ayam daging tak jejak tanahnya, ambil atas menimbang lah. Celik-celik atas timbang dah. Kita ni cak ayam ya tuan-tuan. Kalau ulama, kita macam kita dapat musibah, sebut apa? Lagu Raihan kata apa? Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah dia sementara, ucapkanlah Alhamdulillah. Oh, ketika ujian. Alhamdulillah. Oh, ini memang wali. Saya tak pernah jumpa orang macam ni. Kereta kena langgar man. Pam. Alhamdulillah. Boleh tak langgar sebelah sana? Saya pun dah lama tak tengok kemek. Wali ni wali matu urus. Wali matul urus. Ingat wali pen. Aduh. Tuan-tuan. Inna lillah lah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi macam saya sebut tadilah, kita orang awam ni ujian datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayar meletup, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kata suami nak menikah lagi. Apa? Alhamdulillah. Oh, ini memang ini betul lah, ini betul. Ini memang betul bidadari. Bidadari. Ya Boleh Allah. bincang. Boleh bincang. Boleh bincang. Tak tahu lah bincang pakai kapak mungkin. Muslimin muslimat semua. Jadi macam kita cak ayam ni, innalillah ya jawab kita. Tapi dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Orang-orang soleh, salafus soleh, orang dulu-dulu, orang alim-alim, dia kalau dapat musibah, jawapan dia lain. Jawapan dia begini. Ikut saya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Tuan-tuan, segala puji bagi Allah atas tiap-tiap yang berlaku. Alhamdulillah ala kulli hal. Tuan-tuan tengok masa wawancara berita ataupun wartawan-wartawan di Palestin, tanya ibu, anak puan dah meletup berkecai, dah dibom. Apa dia jawab? Dalam sedih, linangan air mata, Alhamdulillah. Dia jawab Alhamdulillah. Anak dia syuhada, anak dia syahid. Alhamdulillah. Ini tahap. Diorang tu tuan-tuan bagi saya, kalau dapat seorang panggil mai ceramah ni, saya ingat menangis semua. Tu pun kalau faham bahasa Arab lah. Menangis kita tuan-tuan. Dia punya, itulah tanda Allah sayang. Allah uji, Allah bagi kehilangan anak, isteri, pasangan, orang tersayang semua. Tanda Allah sayang. Dan juga kata para ulama, orang yang Allah Ta'ala bagi ujian ini, seperti Man tanya tadi ni, adalah tujuan Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Dia sebenarnya dosa nak dihapus ni macam-macam cara. Macam contoh tuan-tuan daripada rumah datang ke sini, datang ke surau masjid. Setiap tapak langkah perjalanan tuan-tuan itu akan dapat dua perkara. Apa dia dua perkara? Diampun dosa, diangkat darjat. Ampun tapak tuan-tuan kan, tapak kaki, ampun dosa, angkat darjat. Ampun dosa, angkat darjat. Tapi dengan syarat ambil semayang di rumah. Dia sebenarnya wudu afdal di rumah, bukan di masjid, bukan di surau. Sebab itu kalau surau tak ada tempat wudu, tuan-tuan tak boleh marah. Apa surau kedekut duit tempat pergi semayang, tak ada paip mahal sangat ke apa? Wudu dalam agama, wudu tu di rumah sebenarnya. Kalau dah kentut nasib lah, makan nangka banyak sangat, berangin perut. Dia sebenarnya wudu di rumah. Jadi sepanjang perjalanan kan berwudu, ampun dosa, angkat darjat. Sepanjang jalan. Tapi macam orang naik motor,
Ampun dosa, angkat darjat jugalah. Tapi ada orang tanya, habis tu macam mana Ustaz? Memang malaikat dia kira bunga tayar motor tu ke apa? Rim-rim tu kan dia kira, tak tahu tu malaikat punya kerja. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Tak payah, tu malaikat punya kerja lah. Tuan-tuan datang surau, Allah ampun dosa, angkat darjat. Lagi apa? Allah ampun dosa. Siapa-siapa bangun awal pagi, ambil wuduk sejuk-sejuk, Allah ampun dosa. Banyak. Dan termasuklah siapa yang kena musibah. Macam tuan-tuan pergi melawat orang sakit ke hospital kan. Apa ucapan melawat orang sakit apa dia? Apa? Kesian. Semalam lebah mata sini. Semua lebah mata. Itu cerita apa? Abang Jamil. Abang Jamil. Madu tiga. Madu tiga. Dia kalau orang sakit sebutnya gini, tahurun. Apa makna tahur? Allah membersihkan engkau dari dosa, tahur. Tapi tak apalah, yang sakit tu bukan faham kau mencarut apa, Mat. Aku doakan kau lah tahur, kau mencarut pula kau kata aku ni doa. Jadi orang yang diuji sakit, musibah, itu semua Allah hapus dosa. Ada seorang sahabat Nabi, dia pernah dengar, dia tanya, ya Rasulullah, orang kalau sakit sikit-sikit memang Allah ampun dosa ke? Jawab Nabi, hatta syaukati yushakuha. Walaupun kau tertusuk duri sekalipun, macam kita orang jantan suami-suami, tangan kita masuk dalam beg tangan perempuan, kan itu jerangkap samar banyak jarum bercabang. Masuk macam aduh, kita dah lama tak derma darah padan muka, kena tercocok. Kami semua orang beriman, tu yang kami tak kisah. Bubur lah kak, sabit dalam tu pun kami tak kisah. Bila kena tu, jangan maki, jangan mencarut. Tua-tua tak nak, jangan. Astaghfirullahaladzim, hapus dosa. Sahabat Nabi nama Ubay bin Ka'ab, dia kata, ya Rasul, maknanya kalau jari itu berdarah sikit pun Tuhan ampun dosa? Ya, jawab Nabi. Tuan-tuan tahu Ubay bin Ka'ab buat apa? Tuan-tuan tahu dia buat apa? Ana nak cerita ni. Dia berdoa, dia kata, ya Allah, jadikanlah Ubay bin Ka'ab demam sampai mati. Ini hadis sahih ni, ini cerita betul. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi, dia berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah Ubay, biarlah, jadikanlah aku ni Ubay bin Ka'ab ni, aku demam sampai mati ya Allah. Agak-agak doa dia Allah perkenan atau tidak? Allah perkenan tak doa dia? Dia diperkenankan doanya, memang dia demam sampai dia meninggal dunia. Selama dia demam, sembahyang jemaah tak tinggal. Selama dia demam, sedekah tak tinggal. Selama dia demam, segala perang-perang dengan Nabi, dia join. Ingat, pada dia, aku semayang macam orang lain. Tapi orang lain tak demam, aku demam. Pahala semayang aku dapat, pahala sabar demam aku dapat. Orang lain berjihad, aku berjihad. Tapi orang lain semua sihat, aku jihad dalam demam. Aku lagi pahala lagi banyak. Lepas itu ingat, tuan-tuan yang ada dalam majlis ni, yang datang duduk dengan ceramah, walau bengkok-bengkok, duduk sakit sengal-sengal belakang, dah lah penceramah lambat, moderator lagi lambat. Contoh kan, contoh kan. Lambat ke, duduk sakit-sakit, sengal-sengal duduk, saya tahu tadi berserban dah kaki, kejap sini, kejap ni, puas dah ni Ini semua dengan sabar, syarat sabar, janganlah maki benda lama. No, jangan. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Cuma tak payahlah minta demam sampai mati, tak payahlah. Kurang-kurang kita ambil pelajaran, ada orang dia nakkan pahala di sebalik sakit. Itu wallahualam. Ustaz macam tu lah ceritanya. Ni kita sampai berapa ni Ustaz? Dia orang minta pukul 11, saya ingat tak boleh kot. Tak boleh. Saya baru je bagi tahu, saya akan mulai kan. Takut saya tak datang cancel pula tu. Saya ingat mungkin Man boleh bagi kesimpulan sikit lah. Kesimpulan sikit. Betul lah Ustaz. Untuk yang, yelah Ustaz, kadang-kadang dekat dunia ni tuan-tuan dan perempuan, memang ujian tu memang datang je Ustaz. Betul. Kita sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, bila bangun je tidur, kita ada dua pilihan sebenarnya. Betul. Dua pilihan, sama ada kita nak bahagia ataupun derita. Kita nak teruskan bahagia ataupun nak teruskan derita. Ataupun Allah tu hidupkan kita balik hari esok tu sebenarnya untuk menebus dosa-dosa kita yang lalu tu Ustaz. Betul. Sebab tu bila kita bangun tidur je, macam saya bangun je tidur, alhamdulillah lah Ustaz. Kadang-kadang sekarang ni bila waktu tidur kualiti dia saya dah jaga. Kadang-kadang macam dulu Ustaz, bila kita macam
banyak cari konten dalam ni, banyak baca-baca apa semua. Kadang-kadang kita duduk dengan kawan apa semua, fikir dunia sangat. Sampai 4 pagi, 5 pagi tuan-tuan. Kadang-kadang lepas subuh, sembahyang subuh baru tidur. Jadi dekat situ percaturan tidur tu tak betul sebenarnya. Jadi bila saya fikir balik, dunia ni nak kejar sampai bila Ustaz? Relax-relax, santai-santai sudah. Macam lagu Faizal Tahir tu lah. Santai-santai kan. Jadi bila habis je saya jalan kaki tuan-tuan, lepas sembahyang isyak pun jalan kaki, saya jalan kaki malam Ustaz. Dekat rumah saya tu, saya jalan kaki 1 jam. Brisk walk. Maknanya brisk walk tu. Betul lah. 1 jam. Kalau 2 jam pun kadang-kadang ada. Kalau tengok lama sangat tu, maknanya kena halau dengan bini lah. Lama sangat. Jadi sekarang ni memang rutin saya macam tu Ustaz. Bila dah habis je jalan kaki, saya tak makan apa-apa. Lepas saya dah okey, relax, santai, lepas tu saya tidur. Kadang-kadang kalau tidur awal pukul 9, pukul 10, pukul 1 dah bangun Ustaz. Allah. 1 pagi dah bangun. Saya pun macam mata tu automatik Ustaz. Dia bangun pukul 1, nak buat apa ni bangun pukul 1? Takkanlah tengok TikTok. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak tahu. Mungkin sekarang ni umur macam saya ni Allah dah bagi dah hin-hin dia tuan-tuan. Pukul 1 bangun. Kadang-kadang kalau tidur pukul 12, pukul 4, 3 dah bangun Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang macam adik-adik kita kat depan ni, seronok abang tengok adik-adik kat depan ni. Sebab apa, dulu abang macam adik-adik lah. Nak pula yang baju merah ni. Macam ni lah sebiji saya dulu. Dengan tak ada gigi je. Comelnya. Comel macam ni lah. Kena cubit tak? Kena cubit. Oh, nakal Ustaz. Saya dulu nakal. Adik-adik. Adik. Ni ni. Abang nak beritahu, abang dulu macam adik-adik. Duduk depan-depan macam ni. Nakal-nakal, lepak-lepak apa semua. Tapi Allah pilih abang sekarang ni duduk kat depan. Bayangkan. Macam adik-adik sekarang ni mungkin sekarang duduk kat bawah. Tapi satu hari nanti Allah pilih adik-adik untuk duduk depan ni. Allah. Bagi ceramah pula. Tak nak? Amin. Amin. Sebab adik-adik ada kat dalam rumah Allah ni bukan kebetulan. Memang Allah dah tulis dah nama-nama tu. Jadi macam saya Ustaz sekarang ni macam kalau solat subuh, saya mesti bawa anak saya pergi masjid. Itu hari tuan-tuan masa balik tu hujan. Masa subuh hujan Ustaz nak pergi. Anak saya, Pak nak pergi juga ke? Pergi lah, langgar je lah. Dah halang-halang dah. Dah sampai masjid, nak patah lebat Ustaz. Anak saya tu, Pak nak balik ke? Hujan lebat ni. Kita balik pun kita bukan pergi kerja. Balik mandi tidur lah. Kan? Tapi saya dah didik anak saya daripada awal-awal sembahyang subuh kat masjid. Sembahyang subuh kat masjid. Lepas tu sambunglah nanti. Kan? Kalau ada peluang, sembahyang asar, maghrib, isyak. Jadi tu saya rasa macam alhamdulillah lah Allah mudahkan jalan saya tuan-tuan dan puan. Kalau dekat dunia ni kadang-kadang rasa macam saya ni Ustaz, daripada dulu sampai sekarang, saya sendiri rasa lah, daripada dulu sampai sekarang Allah tak sayang aku ke macam saya cakap tadi. Tak ada musibah. Bila minta raja lawak dapat. Bila semua masuk ni dapat. Bila berhenti kerja Allah ganti pula. Dulu pakai kereta kecil, sekarang dah boleh pakai kereta besar. Alhamdulillah. Lepas tu bawa mak mertua merah lah. Kan bawa mak mertua. Sebab niat. Alhamdulillah. Sebenarnya tuan-tuan niat tuan-tuan. Kalau dekat dunia ni ada niat yang bersih, ada niat orang kata ikhlas. Kalau apa-apa juga kalau mulakan dengan niat yang lillahi ta'ala. InsyaAllah. Sebab kalau kita libatkan semua perkara dengan Allah, macam mana kita terombang ambing, kita takkan rebah. Kalau kita libatkan Allah, macam mana kita tersesat pun, satu hari ada jalan untuk kita berubah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa-apa juga kehidupan ni mesti libatkan Allah Ustaz. Betul. Jadi kadang-kadang musuh depan kita boleh nampak Ustaz. Musuh-musuh depan yang nyata, kawan-kawan kita. Itu pasal saya ada buat satu ayat tu Ustaz. Kalau sesiapa yang tengok dekat TikTok saya, ramai yang suka ayat ni, dia kata apa? Saya pernah kena tikam dari depan. Tapi tak sakit sebab saya tahu dia musuh. Yang paling saya sakit sekali, saya kena tikam daripada belakang. Allah. Tapi dia mengaku dia kawan. Oh, memang terasa betul Ustaz. Orang cocok kita tikam daripada depan macam orang kata apa? Orang Israel tu, kalau tikam kita dengan pisau daripada depan pun tak rasa sakit lah. Pasal kita tahu dia musuh. Yang paling sakit tiba-tiba daripada belakang kita pusing, kawan kita sendiri yang tikam tuan-tuan. Khianat. Itu pasal kalau nak pilih kawan,
pilih dengan hati-hati. Sebab garam dan gula memang nampak sama tuan-tuan, tapi rasa dia berbeza. Sebab itu kalau ada kawan-kawan yang pernah tikam kita daripada belakang, yang pernah buat khianat kita daripada belakang, bukan kita tak maafkan, kita maafkan. Tapi ular dia boleh bertukar kulit, bisanya tetap sama Ustaz. Allah. Jadi Power ayat-ayat. Ustaz dah lama tak jumpa, tu asal lah. Menyesal tak jumpa lama dah. Kena tulis Lepas ni tengok saya kat TikTok. Boleh. Boleh lah Kita lepas ni banyak-banyak lah Ustaz. Kalau ada job-job tu, InsyaAllah kita bincang. Boleh Okey. Jadi baik. macam untuk akhir kata lah Ustaz macam tuan-tuan dan puan-puan, macam saya cakap tadi lah, musibah ke apa ke tak kisahlah. Yang penting kalau hati kita libatkan Allah, Allah permudahkan jalan tuan-tuan. Kalau jalan kita tu sulit, dia tak ada lain dah tuan-tuan, doa je. Sebab doa itu dia dah buka dah semua jalan-jalan. Ataupun kalau kita tengok takdir kita mungkin dah dekat depan ni, mungkin macam dah samar-samar, doa dia boleh buka jalan. Saya nak share doa man. Yang Ustaz. mana doa ni saya ingat mungkin penutup lah kot. Betul, Ustaz. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan semua sebagai penutup malam ini. Doa supaya, sebab tajuk kita pun dunia diuji, syurga dinikmati. Amin. Jadi saya nak kongsikan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ajar pada kita, doa untuk mendapat syurga dan jalan-jalan untuk mendapat syurga. Itu maknanya kalau kita dalam hidup nak pergi satu tempat, kita akan minta share location. Kau bagi location rumah kau, aku pergi cari. Tapi seolah-olah doa ini kita minta jalan nak ke syurga tu dah ada. Dia punya way tu dah ada, dah tunjuk dah. Pusing kanan, kiri semua ada. Apa doa dia? Kalau nak rakam silakanlah ya. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Sekali lagi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, kurniakanlah kami syurgamu, kami memohon kepadamu akan syurga, dan apa jua yang boleh membawa kami kepada syurgamu dengan perkataan kami, dengan amalan-amalan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu doa dia. Jadi bolehlah beramal dengan doa tersebut. Yang saya fikir, kalau saya sendirilah secara pribadi, mana saya tak pernah tinggal doa itulah untuk dalam amalan seharian. Jadi saya kira sampai di sini saja perkongsian kita pada malam ni mana. Moga-moga Allah rahmati kita dan Allah temukan kita di syurga. Jangan pernah lupa doakan sahabat saudara-saudara kita di Palestin tiap-tiap kali lepas solat kita. InsyaAllah mereka dalam jagaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.